Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat, rakan-rakan, guru-guru, para pensyarah, rakan-rakan industri, para pelajar dalam bidang teknologi, penyejukan dan penyamanan udara. Jadi alhamdulillah saya hari ini dapat share satu modul, iaitu bagaimana kita nak mereka bentuk kapasiti cooling tower, yang saya rasa memang modul ini amat penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anda lah. Okey, baik. Jadi nama saya Azman. Saya adalah professional technologist dalam bidang ni. Okey, sebelum saya teruskan, tuan-tuan boleh tolong subscribe video saya ni, ataupun tuan-tuan boleh share kepada rakan-rakan dan juga like untuk saya dapat sebarang komen yang baik lah untuk saya bangunkan. Sebab apa? Selepas ni ada lagi video-video yang saya akan upload, ataupun ada video-video yang telah saya upload yang tuan-tuan belum tengok. Apabila tuan-tuan subscribe, tuan-tuan akan dapat informasi-informasi. Ataupun yang lebih baik, tuan-tuan boleh pergi dekat YouTube, tuan-tuan type dekat atas tu, tulis ts.econ. Nampak kan ada tulis tu, ts.econ. Jadi kat situ akan keluar modul-modul yang telah saya upload sebelum-sebelum ini. Dan kalau tuan-tuan subscribe, tuan-tuan akan dapat informasi awal tentang modul yang saya baru upload. Okey, saya menggunakan moto fast track, ringkas, cepat, mudah dan efisien, kerana saya nak cuba menyelesaikan masalah-masalah kita yang berada di dalam bidang ni dengan ringkas, cepat, mudah dan efisien, insya-Allah. Seterusnya ialah saya nak cerita sikit tentang kandungan yang modul ini. Yang menariknya kandungan modul ini adalah, yang pertama saya cuba masukkan sedikit istilah tentang apa yang akan kita jumpa di dalam modul ini, ringkasan-ringkasan dia. Kemudian saya terangkan sedikit tentang cooling tower tu. Apa dia cooling tower? Macam mana dia operasi? Baik, seterusnya saya akan tunjukkan data design ataupun data reka bentuk cooling tower yang standard, yang di-apply oleh pihak ASHRAE, pihak ARI dan juga pihak CTI. Apa dia? Kita akan cerita selepas ini. Dan seterusnya, yang paling penting tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, video live saya yang berada di dalam ni, iaitu saya selesaikan kaedah persamaan. Saya buat satu contoh dan saya selesaikan. Itu ada video live saya. Saya bersama kamu, kamu nak tengok muka saya, siapa dah rindu dengan saya boleh tunggu sehingga muncul bab video di dalam modul ini. Jangan lupa. Dan yang terakhir sekali, dia adalah rujukan kepada modul yang saya bangunkan. Moto saya adalah saya cuba buat ringkas, cepat, mudah dan efisien. Fast track untuk kamu. Seterusnya ialah saya nak perkenalkan dulu beberapa istilah yang kita akan temui di dalam modul ini. Iaitu yang pertama, kalau kita tengok dekat sini kita ada RT. Apa dia RT? RT adalah refrigerantan. Baik, seterusnya kita ada CTT. Apa dia? Cooling tower tan. Dan seterusnya kita ada apa? GPM. Apa dia tu? Gallon per minute ataupun gallon seminit. CWP adalah condenser water pump ataupun pump air condenser. CT adalah kita punya cooling tower. WCS adalah water cool chiller system ataupun sistem water cool chiller kita. CWS adalah condenser water supply. CWR adalah condenser water return. CTI adalah Institute Cooling Tower Amerika dan ARI adalah Institute Refrigerant Amerika. Seterusnya saya nak terangkan kepada anda iaitu jenis cooling tower yang berada di pasaran. Baik, kenapa? Kerana pentingnya kita tahu sedikit tentang cooling tower yang kita akan pilih nanti. Tak kenal maka tak cinta, kan? Betul kan? Baik. Apa dia cooling tower ni? Ataupun dalam bahasa Malaysia dia menara pendingin. Cooling tower adalah satu sistem penukar haba ataupun kita panggil the heat exchange, di mana
udara dan air dihubungkan secara langsung satu sama lain. Air yang kita kategorikan dia pada satu temperature iaitu satu suhu yang suam-suam, dalam keadaan suam-suam panas tu, masuk ke dalam cooling tower dan dia akan bertemu dengan udara, iaitu dalam masa yang sama udara persekitaran dimasukkan dan ada kontak, ada hubungan di antara mereka. Tujuannya adalah untuk kita menurunkan suhu air tersebut. Baik, tidak semua cooling tower yang ada di pasaran ni, yang dibuat oleh pengeluar ni adalah sesuai bagi setiap aplikasi. Contohnya, ada cooling tower yang dikeluarkan dalam beberapa jenis spesifikasi, beberapa jenis kapasiti. Jadi kita kena tentukan dia. Ada ukuran-ukuran dia, ada jenis-jenis dia. Kita kena tahu untuk lebih advance supaya kita tahu tentang kelebihan serta keterbatasan cooling tower itu sendiri. Baik, mari kita tengok yang pertama, kita ada cooling tower jenis bulat dan yang kedua cooling tower jenis petak. Okey, apa perbezaan dia? Yang pertama sudah semestilah perbezaan dia adalah kapasiti. Kapasiti, kalau jenis bulat ni dia ada sedikit limitasi iaitu kapasiti dia bermula daripada 5 tan sehinggalah kepada 2,200 tan. Manakala jenis petak ni dia bermula daripada 50 tan. Nampak ya? Berbeza, bermula daripada 50 tan hinggalah kepada 7,000 tan dalam satu single cell. Okey, baik. Yang kedua, apa dia? Yang keduanya adalah aliran angin untuk menyejukkan air tersebut. Okey, cuba kita tengok jenis bulat. Jenis bulat ni, kaedah penyejukan dia adalah, kaedah penyejukan air adalah secara counter flow. Macam mana counter flow ni berfungsi? Baik, cuba kita tengok rajah tu. Udara akan masuk ikut bawah daripada kiri dan kanan. Ataupun boleh masuk pada semua arah lah di bahagian bawah. Dan di bahagian bawah tu, dia akan masuk dan dia akan disedut naik ke atas melalui yang merah tu, yang merah campur biru tu, infill. Melalui infill lah, kita panggil dia infill, di mana di dalam infill tu ada air-air yang mengalir jatuh ke bawah. Jadi udara akan naik ke bawah tu, naik atas dan disedut dan terus discharge di bahagian atas. Nampak? Itu adalah kita panggil dia counter flow. Manakala kalau jenis petak, aliran angin dia kita panggil dia cross flow. Macam mana? Macam mana dia berfungsi? Cuba tengok. Infill dia, cuba tengok infill dia. Infill dia daripada atas sampai bawah di sebelah kanan tu, nampak? Sampai bawah dan infill dia terendam di dalam air. Apabila udara kita masukkan daripada semua arah, daripada keseluruhan tower tu, cooling tower tu, dia akan masuk ikut sebelah kanan tu, dia akan melanggar, akan bersentuhan, akan kontak air tu dan akan menyejukkan air tersebut. Dan udara tu dia akan jadi panas, dia akan naik ke atas, disedut oleh kipas dan discharge di bahagian atas. Nampak? Itu dia punya fungsi, perbezaan dia di antara jenis aliran angin. Baik, seterusnya apa dia? Sel. Okey, sel. Apa dia sel? Sel ni, kalau ada pertambahan kapasiti, mereka akan buat tambahan sel. 1 sel, 2 sel, 3 sel untuk top up ataupun kita panggil dia, kita nak tambahkan kapasiti cooling tower tersebut untuk menyingkirkan haba. Okey? Baik. Apa dia ciri-ciri dia?
Ciri-ciri di antara kedua-dua ni, jenis ni adalah yang pertama daripada segi reka bentuk. Kalau jenis bulat ni, reka bentuk dia susah sikit lah, biasalah acuan dia kan. Kalau yang petak ni mudah sikit lah. Okey, yang kedua daripada segi selenggara penyelenggaraan dia, susah juga bahagian bulat ni. Bahagian petak ni senang, kita boleh masuk dalam tu, kita ada pintu tingkap kat situ, kita masuk. Kalau siapa yang pernah masuk, saya rasa cikgu-cikgu ada yang pernah masuk dalam tu rasanya. Dulu dia orang ada buat program kan, dia orang masuk dalam tu, cuci dalam tu. Ingat lagi ke tak tu? Pelajar-pelajar pun sama ataupun pensyarah-pensyarah. Boleh cuba masuk dalam tu, tengok yang dalam bahagian jenis petak tu. Boleh duduk dalam tu, boleh cuci. Saya ingat air di dalam tu diparas, kalau tak salah saya diparas hampir kepada paras betis. Hampir-hampir ya. Buku lali tu tenggelam lah. Buku lali tenggelam kalau kita masuk dalam tu. Tetapi kalau jenis bulat ni kita susah nak masuk dalam tu. Tak ada ruang nak masuk. Ya. Baik, yang ketiga, kebisingan. Tekanan air yang masuk tu, kalau yang jenis bulat ni tekanan dia tinggi. Biasalah bulat ni, kalau bentuk bulat ni biasanya memberikan satu rintangan yang tinggi, manakala yang petak ni rintangannya rendah. Baik, yang seterusnya, pertumbuhan kulat, algae, ya, kulat. Sistem kita ni, kita punya air ni, bila terdedah kepada persekitaran atmosfera ni, kita akan adalah benda asing ataupun kita panggil dia flora, atau ini kita panggil dia kulat-kulat ni akan tumbuh. Jadi untuk yang bulat ni mudah. Tetapi yang bahagian jenis petak ni kurang. Okey? Itu adalah sedikit tentang cooling tower supaya kamu faham. Mungkin ada penerangan sebelum ni tapi saya cuba ringkaskan. Baik. Okey, seterusnya adalah kita nak tengok tentang macam mana kita nak reka bentuk cooling tower ni. Kita ada data, reka bentuk dan juga satu persamaan ya. Baik, kalau kita tengok dalam rajah ni, kita ada satu sistem komplit water cool chiller. WCS adalah water cool chiller iaitu berkapasiti 200 RT. Baik, water cool chiller system ni berkapasiti 200 RT ni dia akan dischargekan air daripada condenser water return, CWR. Nampak tak CWR tu? Condenser water return, dia akan masuk dalam pipe tu pergi kepada CT. CT adalah cooling tower. Baik, dia ada satu nilai suhu di situ iaitu mengikut spesifikasi yang diberikan untuk desain cooling tower ni adalah di antara 95 Fahrenheit ataupun 35 degree C. Siapa yang cakap tu? Kita ada banyak sumber seperti ASHRAE, seperti CTI. CTI apa dia? CTI adalah Cooling Tower Institute yang daripada US juga. Okey, seterusnya apabila dia masuk cooling tower kita tu kita kena pilih yang boleh bekerja pada udara persekitaran, iaitu udara yang masuk adalah di antara 27 wet bulb ataupun 27 darjah Celsius berbuli basah, dan dry bulb suhu buli kering adalah sebanyak 33 darjah C. Okey. Apabila dia masuk, dia akan ada kontak dekat situ dan dia akan sejukkan suhu air tadi. Baik, kemudian dia akan patah balik. Dia ada patah balik ke kondenser CWS, nampak kan kondenser water tu, condenser water supply menerusi pump. Pump yang akan membantukan proses circulation ni, proses ulang-alik ni guna pump. CWP. Okey, CWP untuk balik ni kita ada satu juga range temperature kita, iaitu pada nilai 85 degree F ataupun 30 degree C. Baik. CTI, Cooling Tower Institute telah membuat satu rating, iaitu untuk kita reka bentuk cooling tower ni kita perlu tahu 4 perkara, iaitu yang pertama aliran air, iaitu dia punya GPM dia, suhu air masuk, iaitu suhu air masuk cooling tower, suhu air keluar cooling tower dan suhu udara masuk cooling tower. Jadi semua informasi tu saya dah letakkan di dalam kita punya rajah tu. Nampak kan semua kan? Okey, baik. Yang mencabarnya adalah adalah macam mana kita nak tentukan
kita punya kapasiti. Baik. Kita ada satu persamaan di sini iaitu kapasiti cooling tower ataupun kapasiti haba ataupun haba, beban haba adalah bersamaan dengan 500 kali GPM kali dengan delta T. Okey, 500 tu apa? 500 tu adalah satu nilai constant yang saya akan ceritakan sebentar nanti. Kemudian kita ada GPM, kita punya flow rate kita, aliran air di dalam pipe tu. Berapa dia punya kadar aliran dia, dan juga delta T adalah perbezaan suhu. Apa dia saya akan jelaskan lebih mendalam pada slide berikut. Baik. Faham ya? Yang ni ada pertanyaan? Baik. Ya, kenapa ada orang tanya saya ni, Cik Man ni kenapa guna 200 water cool chiller 200 RT? Yang ini sampel sahaja saya guna. Kamu boleh gunakan selepas ni kalau kamu nak cuba 250 boleh, 300 RT boleh, 500 RT boleh, 100 RT boleh. Kamu boleh cuba buat latihan selepas ini. Okey, boleh. Okey, kelas. Baik, saya akan buat satu derive untuk sama balik kita punya formula tadi. Okey, sebelum tu kamu kena ada ni. Penting ni. Apa ni? Calculator. Semua orang keluarkan calculator. Calculator scientific. Baik. Okey. Jadi kita ingat balik tadi kita punya sistem tadi. Saya lukis balik sistem kita. Kita ada satu, kita panggil ada water cool. Okey. Kita ada water cool. Okey, water cool kita tadi. Kemudian kita ada apa? Kita ada cooling tower kat sini. Okey, cooling tower. Dan kita ada pipe. Water cool pipe, air masuk. Ni pipe air masuk cooling tower. Kemudian pipe air balik kepada kita punya water cool. Okey, untuk masuk ke water cool ni kita perlukan satu medium. Kita panggil dia pump. Boleh? Jadi kita labelkan tadi water cool chiller kita, kan? Berapa tadi nilai dia? 200 RT. Kemudian kita punya cooling tower. Baik. Seterusnya kita punya pump, condenser water pump. Okey? Boleh? Sampai sini. Ingat boleh tak tadi drawing? Nampak tak? Okey, seterusnya kita masukkan dia punya apa nama spesifikasi dia, data dia. Okey, untuk data ni ya, okey, mengikut ASHRAE ataupun ARI ataupun kita punya CTI, Cooling Tower Institute, menyatakan bahawa air yang balik daripada cooling tower ni mestilah 85 degree F ataupun bersama dengan 30 degree C. Dan air yang keluar masuk ke cooling tower adalah 95 degree F. Okey. Jadi kita ada satu, semua ni dah komplit. Jadi kita ada satu rumus. Apa rumus kita yang tadi kita tulis, iaitu kita ada kapasiti cooling tower. Okey, kapasiti cooling tower bersamaan dengan 500 kali dengan kita punya GPM kita, flow rate. Kita kali dengan kita punya delta T. Okey. Sampai sini boleh? Cik Man, ada orang tanya apa dia? Apa dia? Oh ni nilai 500. Okey, nilai 500 ni adalah mala. Constant ya, constant. 500 ni constant. Sekejap, saya akan cerita 500 ni lepas ni. Kita selesaikan dulu ni. Okey, jadi kita ada satu formula CCT cooling tower capacity 500 kali dengan GPM kali dengan delta T. Kita tengok dalam drawing kita. Ada tak kita punya informasi kita? Semua cukup kecuali satu lagi nilai GPM. Okey, berapakah nilai GPM? Mengikut ARI. Okey, ARI kata, ARI bagi tahu kita punya condenser water pump adalah 3 GPM per ton. Okey, GPM per ton untuk proses ni. Okey, kita boleh masukkan nilai sekarang. So 500 kali dengan GPM kita adalah 3 kali dengan kita punya nilai water cool kita adalah 200. So
Kita kalikan dengan delta T kita adalah 95 tolak 85 F. Okey. So, berapa? Berapa? Kamu? Tak boleh, Cik Man kena selesaikan juga. Okey, baik. Cik Man kena selesaikan. Tak apa, tak ada masalah. Okey, kita tengok tadi 500. Kita tekan 500. Nampak? Nampak nilai? Nampak ni? Nampak? Tak nampak lagi? Nampak? Okey. Cuba tekan. Cuba tekan 500. Nampak tak? 500. Kali dengan open bracket dulu. Okey. 3 kali dengan 200. 3 kali 200. Tutup bracket. Jangan lupa tekan sama juga. Nampak nilai dia sekarang berapa? Dapat 300,000 kali dengan perbezaan suhu air masuk. 95 tolak. Mana tolak ni? Tolak 85. Kita dapat 3 juta. Okey, nampak 3 juta? Boleh? Okey. So, nilai kita dapat 3 juta. Unit apa ni? Unit. BTU per hour. Okey. Boleh? Ini adalah kapasiti kita. So, dalam unit time berapa? Unit time kita bahagikan dengan 12,000. So, kita akan dapat berapa? Tekan kalkulator, 3 juta bagi 12,000 dapat lebih kurang dalam 250 RT. So, ini adalah nilai cooling kita punya capacity cooling tower. Baik. Boleh? Ini sampai saat ini boleh? Apa dia? Soalan? Oh, 500 tadi. 500 tadi. Nak tanya juga pasal 500 ni. Baik, saya selesaikan. Tak ada masalah. Okey, daripada mana datang 500 ni? Baik. Daripada mana datang 500 ni? Daripada mana datang? Okey, kita ada satu density water. Kalau density water ni adalah bersama dengan 8.33 pound per gallon. Kemudian kita ada specific heat of water, iaitu bersama dengan 1 BTU per pound dot F. Okey. Kemudian kita ada masa. Berapa minit? Kita ada masa dalam time kita adalah 60 minit. So 500 ni dapat daripada mana? Kita dapat bersama juga. Okey. 8.33 kali 1 kali dengan 60. Kita akan dapat 499 point berapa? Kali balik. Ambil kalkulator. 8.33 kali 1 kali dengan 60. Dapat 499.8. Okey? Boleh? So, dapat 499.8. So, kita bundarkan dia dapat 500. Dan inilah nilai yang kita gunakan. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Baik. Selesai untuk kita dapatkan cooling capacity. Susah kan? Rumus panjang. Alamak, Cik Man, rumus panjang lah, tak ingat macam mana. Okey, baik. Ikuti tutorial saya ataupun modul selepas ini. Saya ada buat satu lagi modul yang bagus, iaitu fast track, paling ringkas sekali untuk kamu ingat. Ya, saya faham. Nak buat rumus ni bukannya senang. Kita akan ada lagi satu modul. Jangan lupa subscribe dulu. InsyaAllah saya akan bagi notis bila kita akan upload yang baru. Okey? Okey? Baik. Boleh? Di akhirnya sudah pastilah saya lampirkan rujukan ataupun reference
tentang modul yang saya paparkan kepada kamu, yang saya share kepada anda semua. Jadi mohon share tutorial ini ataupun modul ini kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat, kepada rakan-rakan industri untuk memberikan input dan juga sebagai satu ilmu pengetahuan. Kita sebarkan. Jangan lupa subscribe dekat YouTube saya untuk mendapatkan lebih lanjut informasi. Ya, lebih lanjut informasi tentang video-video yang baru yang akan saya upload nanti. Akhir kata, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua di atas kesudian mendengar celoteh saya. InsyaAllah jangan lupa subscribe saya punya YouTube ni untuk dapatkan informasi baru terkini. Saya sedang membangunkan modul yang baru, jadi insyaAllah dia akan bagi notis pada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat. Jadi jangan lupa, ataupun tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, type ts.econ, akan keluar nama saya. Jadi tuan-tuan boleh tag ataupun subscribe dekat situ dan ataupun share dekat kawan-kawan semua tentang knowledge ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.